Hai, Assalamualaikum. Ini saya nak cerita pengalaman bawa anak isteri ke Kubah As-Sakhrah, kawasan Nabi Muhammad SAW naik ke langit. Masjid Aqsa ni lah, dekat Palestin. Okay, kubah dia kat atas tu. So ni wife saya masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Kapetnya masih berwarna merah. Ni ada batu, Dome of Rock. Bila tiba di Batu Maqdis, Rasulullah SAW turun daripada Al-Buraq dan bersembahyang dekat sebuah batu. Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa dan Nabi lain berkumpul bersama dan bersolat bersama-sama baginda. Nabi Muhammad SAW disembahkan semangkuk arak dan semangkuk susu. Rasulullah memilih susu. Maka berkatalah malaikat Jibril, engkau telah memilih ajaran yang benar. Jadi ni anak saya Haikal masa kecil lagi lah. Jadi beginilah lebih kurang rupanya di dalam Masjid Aqsa. Okey, saya juga bawa anak saya pergi ke Mekah. Pergi Mekah balik hari. Okey. Nak tengok Mekah ni, dia punya tembok tinggi, kena naik sikit. Kita dapat lihat kota Mekah. Solat di Masjid Aqsa tadi 500 kali ganda. Kalau kat Mekah ni lagi banyak lah. 100,000 kali ganda kan. Okey, ni anak-anak, ada anak-anak pelancong lah kat sini. Ada anak pelancong yang berjalan di sekitar Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Di sinilah kampung asal Rasulullah SAW. Ada banyak pintu nampak tangga tu. Daripada atas tangga tadi kita boleh lihat Kaabah. Kaabah. Nampaknya beginilah pemandangan Masjid Al-Haram. Masjid yang telah diharamkan orang kafir memijaknya buat selama-lamanya. Okey, dari Mekah saya bawa pula anak-anak saya pergi ke Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Jadi di masjid ni digandakan juga pahala-pahala kita lah biar solat di sini. Ni binaan masjid. Budak-budak ni naik kapal daripada Madinah nak pergi mana ni? Kat sini banyak masjid pergi China. Masjid Agung Xi'an. Okey. Lepas tu kita pergi India lah. Masjid, bukan masjid ni, istana kan. Taj Mahal. Taj Mahal. Okey, dah sampai India. Satu hari tadi pergi Palestin, pergi Mekah, pergi Madinah, pergi China. Sekarang pergi India. Keluar-keluar adik, jangan masuk dalam kawasan berpagar tu. Ini merupakan makam yang dibina oleh Maharaja Shah sebagai peringatan untuk isteri yang kelima. Seni bina Islam, gabungan Parsi, Turki, India. Okey. Jadi tuan-tuan boleh datang sini tengok binaan Taj Mahal. Okey. So next, daripada Taj Mahal kita ke Masjid Sulaiman, Turki. Allahu Akbar. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala telah kembangkan agama hingga masjid-masjid telah ada di seluruh dunia. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pilih kita semua jadi orang Islam. Dan dalam hadis bagi tahu, berilah berita gembira. Berilah berita gembira pada orang yang ulang alik ke masjid.
Okey, daripada Turki kita ke Rusia, Masjid Al-Sharif, Rusia. Lepas tu gimana lagi ni? Masjid Khairwan, Tunisia. Jadi bila kita tengok orang pergi masjid, yakinlah kita bahawa mereka telah mendapat 5 nikmat. Pertama, mereka dapat nikmat agama, nikmat beriman. Ada hadis, bila kita tengok orang masjid, bersaksilah dengan keimanan. Allah berfirman, hanya sahaja orang yang memakmurkan masjid Allah, orang yang benar-benar beriman. Jadi orang ke masjid, pertama dia ada iman yang kukuh, yang teguh. Itu nikmat. Yang kedua, mereka mendapat nikmat kasih sayang. Sebab bila orang pergi masjid ni, dia tak bergaduh. Dia tak ada perasaan buruk sangka pada Bilal, imam, Tok Siap, ahli Jumaah. Maka dia datang masjid. Ada orang tak pergi masjid sebab dia rasa dia bagus, orang lain teruk dan dia bergaduh. Jadi bila kita tengok orang ke masjid, mereka telah mendapat nikmat iman, satu. Yang kedua, mereka telah mendapat nikmat kasih sayang. Okey, yang ketiga, bila kita tengok orang pergi masjid ni, yakinlah kita bahawa mereka telah mendapat nikmat kesihatan. Sebab hanya orang-orang yang sihat saja boleh pergi masjid. Zaman PKP ni lagilah. Kalau demam tak boleh pergi masjid. Pun dalam keadaan macam tu, ada orang yang berkerusi roda, dipilih oleh Allah SWT pergi masjid. Maknanya kesihatan dia telah digunakan untuk pergi masjid. Maka dapatlah dia rokok, sujud dengan sempurna. Jadi orang pergi masjid dah dapat 3 nikmat dah. Sekejap, ni kat mana ni? Spanyol, Spain, Masjid Alhambra, Kota Merah. Jadi mana ni? 5 nikmat orang pergi masjid. Pertama, mereka mendapat iman yang sempurna, yang dijamin keimanannya. Kedua, mereka mendapat kasih sayang. Ketiga, mereka mendapat kesihatan yang baik. Kerana itulah mereka ke masjid. Okey, sekarang kita pergi ke Syria pula, kubu kota Aleppo di Syria. Ini macam Lord of the Ring punya binaan. Jadi yang keempat, orang pergi ke masjid mendapat nikmat rezeki. Ni Masjid Muhammad Ali dekat Mesir. Okey, kita dah sampai Mesir. Jadi kembali pada muzakarah kita, orang pergi masjid mendapat 5 nikmat. Yang keempat, mendapat rezeki. Sebab apa? Dia ada harta digunakan. Oh, ni Iraq, Masjid Agung Samarra, Iraq. Okey, dan lepas Iraq, Iran. Ni Masjid Iran. Ni macam Masjid Aqsa juga, dia punya binaan dia. Nama masjid ni Sheikh Lahfolah. Jadi yang keempat ni, rezeki lah. Orang pergi masjid ni, dia ada rezeki yang tidak menghalang mereka untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada kereta bawa pergi masjid. Ada pakaian bawa pergi masjid. Ada kenderaan dia dapat bawa dia pergi ke masjid. Jadi 4 nikmat dah. Dan yang kelima, mereka dapat apa? Yang kelima, mereka dapat masa lapang. Hanya orang ada masa lapang saja boleh ke masjid. Sekarang dekat Afghanistan, Masjid Abu Naus. Okey, 5 nikmat tadi. Yang kelima adalah masa lapang. Masa mereka telah dilapangkan. Jadi alhamdulillah, orang di masjid telah dapat 5 nikmat. Masjid Menara Kudus Indonesia, kita dah nak balik dah ni. Tadi dah pergi Palestin, semua Mesir semua, kita dah balik ke Asia. Kita dah sampai Indonesia. Jadi alhamdulillah, syukur dengan segala nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dalam hadis bagi tahu, orang-orang yang hatinya terpaut pada masjid akan dapat duduk di bawah arash di hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda-pemuda yang hatinya terpaut pada masjid akan dapat duduk di bawah lindungan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan juga hadis lain,
Kelebihan orang masjid ada 5 lagi, iaitu okey, kita dah sampai Brunei, dari Indonesia kita pergi Brunei. Omar Ali Saifuddin, masjid ni. Okey, negara yang kecil. Sekarang dengan kata dah bebas Covid dekat sini, alhamdulillah. 5 nikmat lagi yang diberikan kepada orang pergi masjid. Rezeki diberkati. Yang kedua, seksa kubur diangkat. Pertama, rezeki berkat. Kedua, seksa kubur diangkat. Ketiga, menerima buku catatan amal. Ketiga, menerima buku catatan amal daripada tangan kanan. Keempat, meniti titian sirat sepatah kilat. Dan kelima, masuk syurga tanpa hisab. Okey, kita ke Thailand sekarang, Masjid Patani. Siapa nak tengok Masjid Patani, inilah rupa dia, Masjid Patani. Okey, itu Masjid Indonesia tadi. Kita dah ke Thailand. Maka kita nak balik ke Malaysia lah. Jadi sebenarnya monumen-monumen ni berada di Terengganu, di Taman Tamadun Islam. Jadi tuan-tuan datang Terengganu, bolehlah datang sini dan kita boleh bawa anak-anak kita melihat bukti kewujudan masjid di seluruh dunia, kan? Yang mana Islam telah berkembang. Ni Masjid Negara KL. Jadi bawalah anak-anak kita dan berceritalah tentang masjid-masjid yang mana sahabat radhiyallahu anhu telah dakwah seluruh alam. Rasulullah SAW telah menyampaikan khutbah terakhir di hadapan 124,000 sahabat, dan sahabat telah bertebaran seluruh alam. Dikatakan hanya sekitar 20,000 sahaja kubur sahabat di Mekah dan Madinah, di tanah Hijaz. Yang lain-lain lagi 100,000 lagi bertebaran di seluruh alam, hingga sampai ke Malaysia. Alhamdulillah, kan? Jadi tuan-tuan boleh datang dekat Terengganu ni, dekat Masjid Krista ni, ada Taman Tamadun Islam. Di sini tuan-tuan boleh pergi Palestin, Mesir, Iraq, Iran, Thailand, Brunei, China, Rusia, Spain. Seluruh monumen telah dibina. Sampai sini saja perkongsian saya tentang masjid-masjid. Kelebihan masjid ada 10 tadi, kelebihan masjid boleh muzakarah. Jadi kita jumpa lagi lain kali di channel Hamka Kata Mayat. Kita tutuplah kita punya video dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, like, subscribe. Woha.